kan, disebabkan PKP. Adakah Jabir rasakan benda tu berikan kelebihan kat you, ataupun you rasakan benda tu macam buat you rasa semangat tu semakin lama makin kurang? Sebenarnya bagi Japir, dalam setiap benda yang berlaku dalam hidup kita, kita kena ambil sesuatu yang positif. Tak kira lah benda tu macam mana buruk pun, kita kena husnuzon dan cari nampak kebaikan dalam tu. Apa kebaikan yang nampak dalam final itu dia bagi kita masa lebih lama untuk prepare, dan dia akan bagi kita orang macam mana preparation yang lebih kuat untuk hadap final. Sebab final is something yang Malaysia memang expect. Sebab brand hero remaja tu is something yang very berat. Hero remaja, sebab orang tak tengok hero remaja sebagai pelakon ke, sebagai artis ke, sebagai selebriti. Dia nampak dia sebagai pemimpin. Dan nak dapatkan brand tu, kita tak boleh create dalam masa sehari. Kita kena develop story. Sebab Rome is not built in a day. Sama lah dengan hero remaja, kita tak boleh build in dalam 2 bulan. Dia kena develop slowly. And it is better yang kita masih lebih lama untuk prepare and cuba sampai ke level yang orang awam expect, which is hero remaja. Kalau dia dengan hero remaja pun dah kejut. So hero remaja is something very heavy and dia perlukan banyak preparation. Yeah. Okay, thank you so much Jabir for your time tonight. Nasib baik kita tak payah nak ulang balik buat live macam last week. Macam hari tu. Again, congratulations, and kita orang wish Jabir all the best untuk preparation, especially ke final. Mungkin rasa you kena prepare. I kena prepare mentally and physically. Mentally, kita 2 bulan cuti ni, Makin sekarang tengah banyak membaca juga. Baca apa? Ha? Baca apa tu? Artikel-artikel, kadang Al-Quran, Yasin. Lepas tu Alhamdulillah, amin. Lepas tu ni diet, mungkin tengah on diet sekarang. Berjaya ke? Dah duduk rumah makan je lah kau. Untuk minggu ke berapa kita dah berjaya lah. Alhamdulillah turun lah 1 kilo. Aku tak rasa Haziq akan percaya kau. Apa? Aku tak rasa Haziq akan percaya kau. Haziq memang takkan lah. Tu Haziq memang takkan. Okay, mereka rasa confident tak sebenarnya untuk at least dapat top 3 pada finale? It's a tough question actually. InsyaAllah boleh. Makin percaya kepada takdir Tuhan. Andai kata Makin dapat top 3, itu rezeki Makin. Tapi Makin strongly believe that Makin boleh dapat top 3 or Sam. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, nanti kita orang dekat kita punya DM dan juga posting, ada ramai juga yang mengatakan Nadia ni ada antara pilihan untuk mungkin menjuarai competition ni. So Nadia, adakah you setuju dengan benda tu? Ya, benda ni I cakap yang I tak boleh kata apa yang orang kata tu adalah tak benar, sebab benda ni probably it's a reality program yang dah 7 episod and people know the journey of each contestant. So apa yang diorang nak cakap, I let them talk. Tapi what my spirit, apa yang I rasa is I think I can. Tapi I kena cari jalan macam benda ni it's not easy. It's not easy for me. Sebab final is a whole different thing. Sebab final ni I dengan 5 orang yang I tahu each personality yang berbeza, dan I tahu the final task diorang boleh buat. So nak mengatakan yeah. I rasa you kena angkat phone tu. Just pegang je phone. Instead of letakkan. Okay, pegang je. Okay. Okay, untuk mengatakan yang untuk mengatakan yang I juara ni, dia tak boleh 100% lah. It's not 100%. But I can, to all lucky fighters yang ada tengok ni, I can, let you guys know it's 70% lah. It's not 100% but it's 70%. Macam tu lah. Okay, you sendiri expect sampai ke final ke? To be honest, nak cakap expect sampai ke final ada tidak. Tapi once I dah maybe acting challenge time episode 4, time I dah episode 4 tu, I rasa the possibilities of myself untuk sampai ke final adalah lagi besar.
and then I keep my performance maybe week by week. I buat yang terbaik, dan apa yang juri cakap kat I pun it's the negative side dengan positive side tu lebih banyak kepada positif. So dari situ I think I'm gonna make it to final, and yeah, alhamdulillah I make it to final today lah. Okay, I'm so sorry guys kalau kita orang punya sparring tak Yeah, I'm so terdengar, sorry juga guys. Sebab Tapi to be honest, I boleh tapi dengar aku juga. okay. I can hear you very clear. So I don't know what's wrong with my phone ke ataupun my line. Tapi tak apalah, asalkan diorang boleh dapat the point, okay. Cara percakapan, you rasa apa yang juri akan cari masa final nanti? The things that apa yang kita buat sekarang. Macam apa reflects the okay, senyum okay. The things yang what you do now. Kalau you macam you sendu je, so nanti dia akan rasa macam right after dia bagi you title hero pun you akan sendu juga. So you gotta start now. Every time sebenarnya your social media, all other platforms sebenarnya dia dah start daripada week 1. Dia orang evaluate how bad you want this. Macam mana kalau you betul-betul nak ni, you akan buat something in your Instagram walaupun you tak boleh keluar rumah. Macam tu lah. So one of it is macam I buat my talk show tu, benda-benda tu lah. It's all main peranan. Benda tu adalah untuk I for the future, and adalah untuk I untuk menang pertandingan ni juga. Because I believe. Tapi masa episod ke-6, Merkin ada sebut yang pesaing terdekat Merkin adalah Merkin pula. Nadia ada sebut yang pesaing terdekat Nadia adalah Merkin dan Jabir. So adakah Nadia berubah fikiran lepas episod 7? Ya, betul. Nadia ubah fikiran disebabkan because I think Jabir ni dia adalah seorang yang dia dah, you mesti nak korek something ada. Okay, Jabir apa pun. Okay. Jabir ni kita tahu yang niche market dia dah boleh jual lah kat luar. So they need something fresh, I think. Because dia nak title hero tu macam mana, I want the title so bad tau. Tapi I know that I have to do something yang very extraordinary on the final day untuk I dapat that title hero. Kalau I macam biasa, I won't get it, I think, because it's very dia susah lah nak cakap. Tapi I think for final, Jabir is one of the people yang I boleh look up to, tapi bukan untuk the title juara lah, I guess. Yeah. Okay, we'll see about that. Okay, yep. It's just my evaluation episode 1 lah. Okay. Ada apa-apa yang tak, diorang cakap aku try nak trap kau. Aku tak trap kau apa-apa pun. Okay, tak ada apa. Kau yang keluarkan statement tu. So aku macam okay. Tak target untuk jadi nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 ke. But bila tengok balik dapat masuk final, and takkan berhenti kat situ je. And I tengok 4-4 tu adalah pesaing yang hebat lah. Jabir, Nadir, Omar, Merkin. 4 different character yang susah sikit lah nak fight. Tapi kita tak tahu lah. Aduh. Okay, Haziq, kita semua tahu yang your roommate is Imran and Nadir kan? Yes. Tak silap. Power. Apa perasaan Haziq sebenarnya bila tak semua tiga-tiga dapat masuk ke final? Imran tersekat pula. Sebenarnya sebab bila tengok baby tak masuk, agak sedih lah because of kita orang punya plan daripada awal, every episode kita orang akan buat postmortem, and kita orang bila solat pun solat sama 3 orang kan. So macam every doa lepas mayang tu teringat tau. Dia teringat. So bila dia tak dapat masuk final, it really breaks my heart lah actually. But tu lah, Aziz pun tak boleh nak cakap apa because of 5 yang masuk pun. Kalau selain daripada Aziz, 4 yang masuk tu pun power. So kalau tak ada Aziz, okay kalau bagi baby. Tu So nak bagi baby tak? Kalau baby nak masuk, tanya dia nak masuk tak? Ganti Aziz tak?
Takut lah final. Aduh. Okay, kita sebenarnya Sedih. sejak daripada kita habis shooting sampai ke Mhm. elimination tu kita ada tempoh dalam 1.5 minggu kan yang tak ada aktiviti tu. Korang bertiga pernah tak selalu bercakap yang okay, we should be in the final, all three of us? Yeah. Every single time. You mean yang seminggu waktu kita dah habis shoot episode 7 ke? Ya, sebelum elimination tu. Oh, sebelum elimination. Ya, kita orang cakap macam kita orang gather yang InsyaAllah kita masuk final. So bila benda tu tak jadi kenyataan, Aziz rasa macam moment tu teringat-ingat dekat dalam bilik kan. So macam aduh, kenapa dia tak masuk? Faiz, kenapa dia tak masuk Faiz? Tapi tu lah nak ganti siapa kan? Kita 5 orang je. Kita tak boleh ada 7 orang. Kesin. So do you think you have that underdog surprise coming up for final? No, Umar tak rasa. I don't feel like, I don't know, but Umar tak rasa like the underdog surprise tu is bukan sebab apa tau. Kalau Umar memilih jalan untuk contohlah to be in fame dengan cara kita ikut benda yang selalu orang buat, benda yang biasa kan. So it's like Umar rasa speciality tu akan hilang tau. Dia punya macam nak kelainan, you punya kelainan diri tu akan tak ada lah. So Umar ikut cara yang tersendiri, which is stick to be with myself, and cuma Umar seorang je yang tahu potensial diri Umar tahap sampai macam mana, kelebihan dan juga kekurangan. Tapi macam mana kita nak menonjol dalam competition dan nak buat orang perasan tu is bergantung kepada kita punya performance dan juga macam mana cara kita react dengan netizen ataupun benda-benda yang kita nak buat tu lah, macam mana identiti kita. So benda tu is like Umar sangat jagalah. Even though orang cakap macam ni, macam tu, underdog ke, it's like maybe you guys don't know who I am. There's something like that lah. I just terfikir macam tu lah. Sebab kalau you personally kenal Umar, it's like okay, dia ni, karakter dia ni macam mana, okay, apa kebolehan dia, apa dia pernah buat, experience dia and so on. So mungkin orang akan lebih hype, something like that. But Umar slowly susun benda tu kena susun. It's like you tak boleh main terkejut ataupun shock. You terlampau nak mengejar sangat benda tu, sebab tak nak ada title underdog ke apa. So you menunjuk benda tu, it's like tu bukan diri Umar lah. So I just stick with myself, and Umar tahu kebolehan dan potensial diri Umar just tunjuk slowly, something like that. Sebab benda ni dia tak ke mana pun. When you really perform and you believe in yourself, you are in this industry, so it's like they will hit lah. It's just like Umar lebih mementingkan macam mana kita nak sustain in industri ni daripada nak naik cepat. Dia macam tu. So benda tu sebenarnya lagi susah tau. So we really have to plan and to think. Umar setuju tak kalau kita orang label kat Umar sebagai silent killer? Wow, that means like so big dia punya title tu. But what I can say is like mengikut kepada berbalik kepada perception orang balik. Kalau you guys think like Umar the dog ataupun selalu nampak ada tak ada, and then tiba-tiba Umar dapat pergi final ni kan, and let's say contohlah kalau di Rezeki kan Umar menjadi juara, so yes, macam mana apa yang Faiz cakap tu terbukti lah. Dia macam dia mantul, dia macam ni macam cermin. Apa yang korang diri depan cermin tu, that is the reflection. So macam tu lah, Umar just like the mirror. So macam mana korang tengok diri Umar, kalau perception korang macam tu dan Umar dapat benda yang lain, so dia akan jadi macam mana Faiz cakap tu. Tadi sebenarnya kalau Umar perasan masa kita cakap dengan Nadir sebenarnya namakan Umar sebagai salah seorang pesaing dia. Nadir apa? Dia namakan Umar sebagai salah seorang pesaing dia. Okay. Umar pun nak macam mana? Daripada 4 orang yang berjaya masuk ke final tu, Umar rasa siapa pesaing Umar buat masa ni? Pesaing Umar buat masa ni, in short, Umar boleh cakap kita tengok dari segi performance lah. Semua orang tahu siapa menang Maxi banyak kali. So mungkin orang tu lah kot. In terms of technical, sama lah. Sebab pasal dia memang he's really good, that's all.
So dari segi macam sebab kita pun nak menang juga. So bila dia dapat menang, of course perasaan bersaing tu ada. Tapi in terms of selain daripada tu, macam in terms of lifestyle ke apa ke, fans ke, benda-benda tu Umar tak pandang sangat lah. It's like bukan tak pandang lah. I mean like tak rasa bersaing lagi. Tapi dalam competition tu it's like itulah, siapa yang menang Maxi banyak kali, because it's really good. So Umar rasa bersaing dari segi tu. Okay. Kita nak tanya sikit preparation Umar untuk final. Preparation Umar untuk final. Okay. Dia mungkin sounds macam biasa, tapi Umar just nak relax, santai. But in the same time, I'm just have to alert dengan current situation. That's all. Bergema ke? Sorry, ada bunyi kapal terbang. Bergema kan? Yes. I think Tak, ada bunyi kapal terbang. I think the preparation tu Umar tak hard work sangat kot, because like when you live like a superstar, so bila dah nak ujung-ujung ni, tak ada apa yang you nak kena 100% change ataupun nak ubah. Sebab lifestyle you dengan you punya you punya kekuatan you is already there. You kena relax, more bertenang, and be ready, be prepared, that's all. So tu je lah kot. So macam mana dengan respon family lepas tengok episod tu? Respon diorang, my mom over lah. Memang macam, ya Allah, kenapa kau tak masuk? Dah cakap buat betul-betul, kenapa kau tak contact kita orang? Abang tu lah ni. Man, my dad macam, apa abang, kau dah buat yang terbaik. Sampai semi kot, jauh kot. Bukan senang orang nak masuk semi final, betul tak? So, Sangat macam, jauh. Macam-macam kita orang dah buat. Kita orang dah buat berlakon dah, modeling dah. Banyak. So macam tak senang nak pergi semi final. So macam dah pergi semi final tu bersyukur. Kalau dapat pergi final lagi bersyukur. Tapi itulah rezeki sampai semi final je. Itulah. InsyaAllah dekat luar nanti habis remaja, InsyaAllah buat lagi bagus lah, InsyaAllah. Macam Jazz memang baik. Jazz, I kenal dia first, I rapat dengan dia dulu. And Haziq poyo-poyo sikit, pakai dia punya jaket merah tu, and then rasa tahu Mamat ni poyo sikit, tapi dia okey. And siapa lagi? Merkin pun, Merkin dia friendly tau, tapi dia bajet-bajet sikit dengan I. Dia macam tak nak cakap dengan I sikit, tapi dia nak cakap dengan I, faham tak? Lepas tu Nadir okey lah. Nadir time first saya nampak dia macam Mamat ni Mak Saleh ke, muka Melayu kan. Tapi macam dia ni acah-acah speaking pula, tiba-tiba dia boleh speaking. Okey lah Dan, bagus lah. Acah-acah dia ni. We are not just spilling the tea tau. Kita macam ambil jug tu kita. So macam Okay, lagi. Ada lagi. Dia bagus dia ni. Siapa lagi? Siapa lagi? Hazim dia karakter dia sampai sekarang sama tau. Daripada first saya jumpa dia sampai sekarang sama. Dia macam karakter yang belagak tapi dia friendly. Lepas tu I roommate dengan dia pula. So, macam I pernah stalk dia dulu sebab tahu jumpa dekat Explore kan. So, macam Muhammad ni style juga lah. Tapi macam belagak sikit tapi dia okey. Siapa lagi? Azri first time jumpa dia time I jumpa Fizrin tau. Nak pass kita orang punya medical check up punya ni. Okay. Dekat mana? Dekat apa? Okay. Itu tak I rasa dia macam mana. Dia macam brother yang sadar tapi poyo, and paling poyo, paling sombong. Tak hormat orang. Tapi dia okey. Itulah. Okay. Siapa lagi? Haris saya last. Macam mana tu? Semua tu lepas tu. Tapi dia hormat orang. Tapi last kali dia tak hormat orang. I cakap. Tapi dia okey. Sekarang semua okey lah. Bila kita kenal lama macam tu lah. Kita punya first thought kan. So lama semua okey lah. Lepas tu siapa lagi? Haris saya ingat dia umur berapa tau. Lepas tu sekali dia 18 lah. Macam budak sekolah ni. Saya macam kita tak nak cakap dengan dia tu je. Dia macam pendiam tu je. Just paling style lah. Jabir. Oh Jabir.
Jabir, okay, first I jumpa dia, I ingat dia kan staff famous kan. So I rasa macam dia ni, dia friendly lah. And time I first jumpa dia macam tak stop bagi I macam Anik, dia macam tak stop cakap dengan I kan. Lepas tu makin lama kita orang tahu yang kita orang ni macam ni lah, macam kawan baik I, cousin dia, kawan baik dia, kawan I juga. So macam dari situ kita orang rapat lah kerja. I tak ada problem pun dengan dia. Orang lain tak tahu lah. Okay, last Imran lambat juga lah I rapat dengan dia sebab I tak sedar dia ada kat top 12 bro. Sebab tak tahu lah, maybe kita orang sama size. Dia kecil sangat ke? Dia sama size dengan I lah. Kita orang tak ada petit. Kita orang okay. Tapi tak perasan dia ada. I tak perasan dia ada sampai start episode 2, episode 3 baru kita orang start cakap. Tapi itulah orang cakap first impression tu tak semestinya betul. Betul tak? Betul. Makin lama makin dia kenal orang tu, ya. Dia tahu dia punya true colours dan bagus lah. Okay. Sekarang semua rindu tak? Rindu tak dengan semua orang? Rindu lah of course. Kalau tak ada COVID ni kita orang dah lepak dah. Every night kita orang lepak pun tak kisah. Siapa duduk jauh pun kita orang akan lepak juga. Tapi waktu dalam hotel nak balik. Siapa cakap nak balik? Kita orang tak nak balik pun. Kita orang macam, janganlah balik tu. Lepas tu macam, kena balik, so macam semua sedih. Guys, okay, pada 2,000 people yang ada dalam ni kan, I nak cakap sorry lah, I tak pergi final. Korang jangan, mesti ada yang macam, wah ni dah tak pergi final lah, I nak tukar lah, I nak pergi kat Mekin. So macam, macam tu. Support lah, I juga. Apa yang kita akan support ni? Support lah, nanti insyaAllah, nanti final, I pergi final apa? Saya bukan top 5 lah, I dekat belakang lah, nanti tunggu award. Ada award kan? Semua orang ada award kan? Ada award. So untuk korang yang rasakan Anik hero favourite korang boleh lah vote Anik dekat remaja.my/hero. Jangan lupa vote. So kita sampai final kita buka voting system tu. Memang betul ke dia ikut vote kalau paling banyak vote dapat hero favourite? Ya, sebab tu namanya hero favourite. Okay. Yang hero confident tu? Samalah. Hero favourite tu hero confident lah. Cuma title tu hero confident Nivea Man. Okay. Tapi apa? Tapi this is actually our first season yang kita orang buka voting system tanpa kita revealkan berapa banyak vote yang korang dapat. Macam nanti surprise lah, last kali final baru bagi tahu lah. Mereka kat final. Betul. Boleh share sikit tak apa the conversation korang sebelum Okay. Satu. Okay. Basically before this, setiap kali kita orang habis elimination kan, sekejap, Fiz, so sikit, bunyi TV pula. So basically setiap kali habis elimination kita orang macam happy lah, macam alhamdulillah, roommate kita still in the game. So waktu kita macam, one of us macam cuba bayangkan kita 3 ni masuk final. It's a shock loh, banyak shock loh, itu ayat paling selalu cakap, banyak shock So macam, but in the end just 2 of them yang akan melangkah ke final. And time Imran di-announce sebagai one of the contestant yang eliminated that time, Imran pandang Haziq dengan Nadir, they were like macam disappointed gila, macam sedih gila lah. And that makes me feel like, okay, Imran okay je sebenarnya. Bila pandang dia orang macam Control sebab dia macam like we were together for the 2 months. Pergi sini together, pergi situ together, bercerita, tidur lewat together, kadang-kadang mandi together, tak ada, sadar tak? Makan together, lepas tu last Jacuzzi together. Jacuzzi Workout pun tak pernah together lah. Makan lah satu together. Lepas kita orang bincang, cerita pasal family semua tu. So bila dapat tahu yang Iman tersingkir and tidak dapat join diorang untuk ke final, dia agak sedih ke sebab macam
we were like hoping too high. Macam kita nak pergi final kan. Tapi tak dapat. But that's okay. That's Allah plans. Macam there's a lot more better outside for me. But for you guys, do all the best. All out, okay? 160 km per hour. Itu dia. Okay. Punya soalan. Okay. Sebab Ush, bukan satu dah. Banyak lambat pun. satu dah. Imran ada apa-apa yang nak Imran cakap kepada orang yang untuk kefinan Kepada Team Jipster. Tak dengar. kepada orang. 5 orang, okay. Kepada top 5 finalist, saya ada beberapa perkara yang nak bagi tahu. Okay. Okay, yang pertama. Okay, I hope you guys tengok. Walaupun ada yang tak ada, make sure sampaikan kepada yang lain lah. Yang pertama, jadilah seperti padi, semakin tinggi, semakin tunduk dia ke bumi. Jangan jadi seperti lalang. Semakin tinggi. Sorry, pakcik saya suka kacau. Kau tengah bagi tazkirah ni. Okay. Jadi jangan jadi seperti lalang, semakin tinggi, semakin mendongak ke langit. Yang kedua, jadilah seperti lebah. Cari bunga yang cantik. Jangan jadi seperti lalat. Matanya hanya memandang kepada sampah. Last sekali cakap dia. Dan sebagainya. Lagi yang ketiga ada lagi. Jadilah manusia yang kecewa tapi tidak mengeluh. Manusia yang terjatuh tapi tak berhenti. Manusia yang sakit tapi tak membalas. Dan manusia yang marah tapi tak membenci. Kepada top 5 hero remaja, I wish all the best. Jaga diri baik-baik. I know you guys can do it. Make sure you prepare. Korang ni bawa nama kita orang. So make sure even Hafiz dah hero remaja, jaga behavior macam mana korang jaga selama ni.